Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du. Yang saya hormati tuan-tuan, puan-puan sedang penonton di Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan yang masih lagi meneruskan menonton program Ihya Ramadan Sebaran Islam di Facebook Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Dan insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, pada hari ini kita akan berkongsi berkenaan dengan satu tajuk yang agak menarik, iaitu berkenaan dengan hari-hari yang diharamkan berpuasa. Kita maklum tuan-tuan, ibadah puasa merupakan ibadah yang ada kalanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada kalanya ia sunat, dan ada kalanya ia diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa. Bagi kefarduan puasa, kita maklum, iaitu di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, sebulan penuh kita wajib berpuasa. Dan bagi puasa sunat pula, itu banyak hari lah. Ada hari Isnin, Khamis, ataupun tengah bulan, ataupun hari Ashura, hari Arafah dan yang lain-lain. Sedangkan tuan-tuan, puan-puan, ada hari-hari di mana seseorang itu ataupun kita diharamkan berpuasa. Dan di sini tuan-tuan, kita akan berkongsi beberapa hari tersebut. Yang pertama iaitulah Aidul Fitri. Hari Aidul Fitri, iaitulah hari raya Aidul Fitri ini tuan-tuan, merupakan hari yang diharamkan bagi kita berpuasa. Disebabkan hari itu merupakan hari kemenangan, hari di mana umat Islam dapat menahan nafsu syahwatnya, dapat menahan dirinya daripada melakukan sesuatu, dan juga menahan dirinya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tepat pada 1 Syawal, pada hari raya Aidil Fitri, umat Islam merayakan kemenangan, kembali kepada fitrah. Maka ketika itulah tuan-tuan diharamkan berpuasa. Dan kedua, iaitulah pada hari raya Aidil Adha, di mana pada hari raya Aidil Adha ini tuan-tuan, kita juga merayakan satu peristiwa besar yang berlaku pada umat Islam, iaitulah hari raya Korban. Dan kedua-dua hari ini disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana terdapat di dalam kitab Sahih Muslim. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun hadis ini tuan-tuan daripada Abi Ubaid Maula Ibnu Azhar, ia berkata bahawasanya saya pernah bersama-sama Sayyidina Umar bin Khattab dalam satu hari raya, dan kemudian Sayyidina Umar pun berkata, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Inilah dua hari yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang pada kedua hari ini untuk berpuasa. Pertama, yaumu fitrikum min siyamikum. Pertama, hari perayaan kamu makan, ataupun pada hari raya Aidil Fitri. Dan yang kedua, wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Dan yang kedua, hari yang mana kamu memakan makanan binatang korban kamu. Jadi kedua hari yang dilarang oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita berpuasa, iaitulah hari raya Aidil Fitri, dan yang kedua hari raya Aidil Adha. Yang ketiga tuan-tuan, hari yang kita diharamkan berpuasa iaitulah pada hari-hari tasyrik, yang mana ia jatuh pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 10 Zulhijjah kita diharamkan berpuasa kerana baginda Nabi memerintahkan kita untuk memakan makanan sembelihan kita. Dan pada hari tasyrik 11, 12 dan 13 masih diteruskan lagi korban, dan diteruskan lagi memakan makanan sembelihan. Dan pada ketiga hari itu juga tuan-tuan diharamkan kita berpuasa. Jadi jumlah sekarang dah 5 hari lah. Hari raya Aidil Fitri, hari raya Aidil Adha, 3 hari hari tasyrik. Kemudian kita diharamkan berpuasa tuan-tuan pada hari Syak. Yang mana hari Syak ini tuan-tuan merupakan
hari yang ke-30 daripada bulan Sya'ban. Kita tahu bulan-bulan di dalam Islam ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Bulan Sya'ban, bila mana pada sehari sebelum Ramadan tuan-tuan, pada 29 Sya'ban, bila dilihat anak bulan, kemudian adanya berlaku tidak jelas dalam melihat anak bulan, dan kemudian penyimpan mohor besar raja-raja berkata esok belum berpuasa, maka itulah hari ke-30 Sya'ban, dan ke-30 Sya'ban itulah dinamakan hari Syak, dan kita diharamkan berpuasa pada hari Syak. Akan tetapi tuan-tuan, sekiranya seseorang masih lagi mendapati baki puasa qadaknya itu belum dilaksanakan, dan ia juga perlu dibuat pada 30 Sya'ban itu pada hari Syak, maka puasa qadaknya boleh dia lakukan pada hari Syak. Akan tetapi puasa sunat tidak dibenarkan oleh para ulama kita. Dan kemudian orang yang diharamkan lagi berpuasa ataupun hari diharamkan berpuasa di mana seorang wanita ingin berpuasa tanpa izin suaminya. Ini khas untuk seorang perempuan, seorang isteri, yang mana ibu-ibu ataupun puan-puan yang berada di luar sana yang melihat video ni tuan-tuan, sesungguhnya kita kalau nak berpuasa ni ataupun ibu-ibu nak berpuasa ni, dia bukan main puasa gitu sahaja. Ada larangannya. Larangannya apa dia? Kalau kita berpuasa sunat ataupun berpuasa wajib tanpa izin daripada suami. Dan hal ini tuan-tuan puan-puan disabdakan oleh baginda Nabi SAW. Seperti mana di dalam kitab Sahih Muslim, sabda Nabi SAW, la tasumil mar'atu wa ba'luha syahidun illa biizni. Tidak boleh berpuasa seorang perempuan sedangkan suaminya menyaksikan, melainkan suaminya mengizinkannya untuk berpuasa. Maknanya apa? Bila mana suami berada di rumah, puan-puan yang nak berpuasa mintalah izin kepada suami. Kerana apa? Mungkin time puan-puan berpuasa, suami nak makan ataupun ingin menunaikan kewajipan sebagai seorang isteri, terhalang disebabkan puan-puan berpuasa, maka ia akan menyebabkan puan-puan berdosa. Maka dengan sebab itu, bagi seorang perempuan yang ingin berpuasa sunat ataupun berpuasa wajib, hendaklah bertanya kepada suami, abang, besok saya nak berpuasa boleh tak? Awak izinkan ke tidak? Bila suaminya kata, puasalah, maka bolehlah seorang perempuan itu untuk berpuasa. Dan yang terakhir, hari diharamkan berpuasa juga, iaitulah pada seorang perempuan yang sedang haid ataupun yang sedang nifas. Dan hal ini tuan-tuan bersandarkan hadis di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana baginda Nabi SAW, di dalam hadis ini tuan-tuan, Nabi keluar daripada rumah ketika perayaan hari Aidil Fitri ataupun hari Aidil Adha. Dalam perjalanan Nabi keluar tuan-tuan, Nabi berjumpa dengan satu kelompok perempuan sedang berkumpul. Nabi pun berkata kepada mereka, wahai perempuan sekalian, banyakkanlah bersedekah, kerana saya melihat di dalam neraka itu kebanyakannya adalah golongan kalian. Maka para wanita pun bertanya kepada Nabi SAW, adakah kerana kami tidak beriman ya Rasulullah? Bukan. Maka Nabi bersabda, hal itu disebabkan kamu mengingkari kebaikan-kebaikan suami kamu. Jadi ibu-ibu kita ni, jangan sampai kita cepat melatah menafikan kebaikan-kebaikan suami kerana takut-takut ia akan menghapus segala kebaikan-kebaikan yang kita buat pada suami. Dan kemudian kaum wanita itu bertanyalah beberapa soalan-soalan kepada Nabi SAW. Apakah yang menunjukkan kelemahan kami? Maka Nabi menjawab, kelemahan kamu iaitulah penyaksian kamu adalah separuh daripada penyaksian seseorang lelaki. Kalau seorang lelaki cukup jadi saksi seorang, perempuan kena 2 orang. Maknanya gitu, itu kelemahan perempuan. Dan apakah kekurangan pada agama kami? Maka tuan-tuan, maka Nabi SAW, kekurangan pada agama kamu iaitulah kamu tidak boleh berpuasa dan tidak boleh solat ketika kamu sedang haid. Maka hadirin yang dirahmati Allah,
daripada hadis itu tuan-tuan, jelaslah bahawasanya golongan wanita tidak boleh berpuasa, diharamkan berpuasa pada hari haid ataupun pada hari nifasnya. Walaupun tuan-tuan mungkin lagi 5 minit nak buka puasa, tiba-tiba datanglah haid ataupun datanglah haid tersebut, maka dia diharamkan untuk meneruskan. Wallahu a'lam bissawab. Itulah beberapa hari yang diharamkan bagi seseorang untuk berpuasa. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.